Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar warga Kasar semua? Saya doakan mudah-mudahan semua dalam rahmat Allah Ta'ala, ceria, bahagia, bersama keluarga, bersama dengan rakan sekerja dan bersama dengan tanggungjawab tugas-tugas seharian. Pada bicara kita pada pagi ini, saya ingin berkongsi suatu hadis Nabi SAW yang sangat menarik untuk kita kongsi bersama. Yang pertama sekali, semua kita ingin menjadi manusia yang paling baik. Manusia dia baik dengan Allah Ta'ala, baik dengan rakan-rakan, baik dengan jiran tetangga, bahkan dengan keluarga sendiri. Ada orang kadang-kadang dia jadi hebat di luar rumah, tapi dia sangat keras dengan rumah dia. Dia boleh bergurau dengan kawan dia boleh bersenda gurau dengan kawan dia, tapi benda tu hilang bila dia balik rumah dia. Balik rumah dia kasar dengan isteri dia berkasar dengan dia tidak boleh toleransi dengan keluarga sendiri. Ada orang yang kadang-kadang baik dengan keluarga dia, dengan isterinya, dengan anak-anaknya, tapi sangat tidak baik dengan kawan-kawannya, sama ada sahabat sepejabatnya atau kawan di luarnya. Manusia berbagai dimensi, berbagai bentuk. Tetapi ada suatu peringatan Nabi SAW. Kita kongsi bersama hadis ni. Pertama kata Nabi SAW, ittaqil maharim, takun a'badan nas. Jauhilah perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, nescaya kamu akan jadi seabid-abid manusia. Manusia paling beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, perkara haram ni bukan saja dia merosakkan sumber, umpama pepatah Melayu sebut, kerana nila setitik maka rosak susu sebelanga. Maka benda yang haram dia akan masuk, dia akan merosakkan. Rosak bukan saja sumber pendapatan, tapi jiwa kita. Jiwa tidak akan tenang, jiwa tak akan damai. Kita dengan isteri kita rasa ada masalah, dengan anak kita pun. Kenapa? Di antara faktornya ialah kerana benda-benda haram masuk. Pastikan bahawa pendapatan kita daripada sumber yang halal, bukan daripada sumber yang haram. Sumber yang haram dan sumber-sumber yang syubhah ni kita elakkan. Kerana dia bukan saja tidak baik untuk kita, bahkan dia merosakkan pemikiran kita, merosakkan jiwa kita, merosakkan hubungan kita dan sebagainya. Kata Nabi SAW, ittaqil maharim. Jauhilah perkara yang haram, takun a'badan nas. Kamu akan jadi seabid-abid manusia. Maknanya kamu jadi orang yang beribadah pada Allah dengan tenang, dengan harmoni, dengan damai. Yang pertama. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Redalah dengan apa yang Allah telah kurniakan kepada kamu, kamu akan jadi sekaya-kaya manusia. Kaya ni bukan duduk pada harta. Kaya ialah pada jiwa. Harta ni sampai bila pun manusia tidak akan cukup dengan harta yang ada kerana ketamakan manusia. Tetapi yang mencukupkan manusia ialah rasa qanaah. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut dalam hadis, redha dengan apa yang Allah tentu. Kita berusaha dengan cara yang halal. Kita bekerja sungguh-sungguh. Ada overtime, kita buat overtime sungguh-sungguh. Tapi overtime yang kita buat tu kita claim betul. Kalau kita bekerja 3 jam kita claim. Jangan kita kerja 3 jam, kita claim 5 jam. Walaupun orang tak tahu, tapi kita tahu. Kita buat kerja dengan sebaik mungkin. Kalau kita buat demikian, kata Nabi SAW, redalah dengan apa yang bahagian yang telah Allah tentukan untuk kita, takun aghnan nas, kita jadi sekaya-kaya manusia. Saya berjumpa dengan seorang hamba Allah, pendapatan 500 sebulan. Anak dia 5-6 orang. Keluarga dia bahagia. Kita fikir macam mana nak hidup 500-600 sebulan. Ada orang yang kadang-kadang pendapatannya sampai 1,000 sebulan, tapi dia bahagia. Ada orang kadang-kadang sampai pendapatan 10,000 sebulan, tapi tak cukup-cukup. Berbagai-bagai. Saya berjumpa dengan seorang pemandu teksi. Dia menceritakan pengalaman dia. Dia kata dulu pendapatan 300-400 bulan. Waktu tu dia boleh simpan duit. Sekarang dia kata pendapatan dia naiklah sikit dalam 1,000-2,000 sebulan. Tapi kadang-kadang dia rasa fikir, dengan 2,000 sebulan sepatutnya lebih banyak simpan. Tapi dia kata tak tahu ke mana duit. Saya tanya dia perkara. Pertama sekali, apa beza? Apa beza yang membezakan pendapatan 500 boleh simpan selain pada tanggungan? Tapi tanggungan tu dia bergerak mengikut tanggungjawab kita. Dulu 300 cukup waktu itu, harga barang masa itu. Sekarang 1,000 cukup waktu sekarang dengan kos sekarang. Tetapi apa yang beza? Kenapa dulu boleh simpan? Cuba fikir. Dia kata dulu dia yang dia rasa sangat ialah dulu dia ada waktu dengan Allah Taala. Ada waktu semayang dia jaga, waktu baca Quran dia jaga, waktu zikir dia jaga. Kadang-kadang kesibukan kita yang tak habis-habis ni, sampai waktu semayang pun kita cuai, contohlah. Kadang-kadang kita tak ada masa. Bila kita tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Maka kan itu perkara ini kita kena lihat. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Buat baiklah kamu pada jiran kamu.
Nasihat kamu jadi orang mukmin. Ya. Nabi suruh kita buat baik dengan jiran tetangga kita. Orang yang Allah Ta'ala kurniakan, Nabi kata dalam hadis lain, siapa-siapa dapat 3 ni, dia akan dapat kebahagiaan. Ya. Yang pertama, dapat isteri yang soleh. Yang kedua, jiran yang baik. Yang ketiga, pemimpin yang bertakwa pada Allah. Dan siapa-siapa yang hilang 3 ni, maka bala Allah Ta'ala menurut pada dia. Yang pertama, isteri yang jahat ataupun suami yang jahat. Na'udzubillah. Yang kedua, jiran tetangga. Bila kita buat baik, dia tidak disembunyikan kebaikan. Bila ada kelemahan, dia bongkar kelemahan. Yang ketiga, pemimpin yang tidak ada pemaaf kepada kesilapan yang dibuat oleh rakyat dan seumpamanya. Ini kita boleh lihat dalam konteks hadis ini. Nabi sebut, wa'asin ila jarik. Buat baiklah kamu pada jiran tetangga kamu. Kamu jadi orang mukmin. Ya, dalam Islam ni kita ada tahap. Ya. Satu, tahap Muslim. Yang kedua, mukmin. Ya, kemudian muttaqin. Ya, tahap orang Islam, orang mukmin, orang bertakwa, orang nak sampai tahap manusia ni tahap tertinggi. Ya, makam yang paling tinggi. Ya, makam siddiqin sebagai contoh. Di kalangan para sahabat Nabi yang siddiqin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq seorang dapat title as-siddiqin. Ya, tapi di kalangan mereka ada yang solihin, ada yang muttaqin. Ya, tapi atas pada itu anbiya, nabi-nabi, rasul-rasul itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditentu oleh Allah. Kita ni orang mukmin, maka Nabi sebut buat baik dengan jiran kita. Ya. Wahibban nas ma tuhibbu li nafsik. Takun musliman. Kamu buat baiklah kepada manusia sebagaimana kamu hendak manusia itu buat baik pada kamu. Kamu akan jadi seorang muslim. Maknanya kita fikir bila kita nak buat sesuatu, kita suka tak kalau benda tu orang buat pada kita? Kalau kita tak suka, jangan kita buat. Ya. Kalau kita suka, kalau orang buat pada kita, kita buatlah. Ya. Sebab kita akan dapat apa yang kita bagi. Ya. Saya ulang balik, kita akan dapat apa yang kita bagi. Kalau kita bagi kebahagiaan, kita akan dapat kebahagiaan. Kalau kita bagi penghormatan, maka orang akan menghormati kita. Kalau kita bagi kemuliaan pada orang lain, kita muliakan sahabat kita, muliakan kawan-kawan kita, maka kita akan dapat kemuliaan. Tapi kalau kita bagi kebencian, kita akan dibenci. Ya, maka kita hanya dapat apa yang kita bagi. Kita tak mungkin boleh ubah manusia, tapi kita boleh ubah kita untuk mengubah orang lain. Ya, maka itu di antara mekanisme yang kita boleh buat. Nabi sebut hadis ini, Nabi kata, buat baiklah kamu pada manusia sebagaimana kamu suka dibuat baik pada kamu. Kamu akan jadi seorang Muslim. Muslim maknanya orang yang tunduk patuh, tenang jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan mudah-mudahan kementerian kita sentiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Ta'ala. Kaki tangan kita sentiasa diberkati oleh Allah, kehidupan mereka, rumah tangga, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita semua. Dan pendapatan yang kita dapat juga, kita dapat kongsi manfaat. Bukan kadang-kadang bukan untuk kita saja. Ya, Tuhan bagi lebih pada kita. Tentulah kerana ada orang lain yang perlu. Maka kita gunakan. InsyaAllah, apapun kepada kita, kita mengharapkan kebaikan. Allah Ta'ala merahmati tanggungjawab kita, tugas kita seharian. Semoga Allah Ta'ala berkati hidup kita. Sekian untuk kali ini. Kita jumpa semula dalam siri yang akan datang. Selamat pagi warga Kasar semua. Sirah al-Barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.